Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad khatamal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa qala ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alaikum bimujalasatil ulama'i fastima'i kalamil hukama fa inna Allah ta'ala yuhyil qalb binuril hikmah kama yuhyil ardi bima'il matar. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam aidan, ballighu anni walau ayah. Terima kasih kepada saudara tuan pengacara majlis, ayahanda tuan imam, seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Timah, tuan-tuan guru, alim ulama, ayah-ayahanda yang kukasihi, para ibu, abang-abang, adik-adik, serta seluruh yang hadir pada malam ini, mudah-mudahan kita mendapat manfaat dan beroleh ilmu pada malam ini insya-Allah. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan kali yang kedua. Dulu pernah mai di masjid tuan-tuan yang lama sana, sebelah sana kot noh. Ni kali kedua di masjid ni pula. Bukan dua masjid. Yang dulu hak lama hak tula lah. Tak berubah hak tu je. Cuma tempat je, nama tetap Timah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada malam ni diberi satu tajuk. Tajuk bunyi macam taklah payah sangat bunyi dia tu. Apa tajuk dia tu? Yang kata tak apa-apa payah tu. Berdakwah secara berhikmah. Kalau nak banding dengan panji-panji hitam, payah nak urai tu. Takut kita urai sekali tak jadi hitam, jadi kelabu. Orang pun tak pernah nampak mana satu. Tahu dia ni cerita. Tanya ustaz faham, saya pun tak faham. Kacau. Yang ni bunyinya macam mudah, tapi sebenarnya payah. Lagu tu. Yang kata dakwah ni apa dia? Dakwah ni ialah perkara-perkara yang kita buat, yang kita gunakan, ataupun terjemah lughahnya makna seru. Suruh, dakwah, asal kalimah da'a. Bukan semua orang boleh nak suruh, nak dakwah. Dia ada dua perbezaan. Yang pertama dakwah, yang kedua da'yah. Menurut pensyarah saya, Dr. Rabi'atul Adawiyah, seorang pensyarah metodologi dakwah di UKM, dia kata penggunaan istilah dakwah hanya untuk kebaikan.
Kalau benda yang buruk tak boleh panggil dakwah songsang, itu penggunaan bahasa yang salah, kata Dr. Rabi'atul Adawiyah. Mungkin dia tengok live kat malam ni kat rumah dia. Seorang pensyarah di Universiti UKM, orang Kedah. Dia kata ada penceramah dia sebut, dia kata dakwah songsang. Dia kata tak betul. Yang betulnya dakwah yang songsang. Dakwah hanya untuk benda baik. Itu yang pertama. Yang kedua, hikmah pula. Kita buka dalam buku Kaedah Metodologi Dakwah UKM, dia sebut apa dia? Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala sebut ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Allah suruh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara hikmah. Orang Penang kata hikmah benda apa dah hikmah ni? Setengah budak muda dia kata, dia tu ada ilmu hikmat tau. Oh, aku pergi rumah dia hari tu, aku tengok, oi, malam bercahaya. Hikmat ada ilmu dia tu. Rumah kita tak bercahaya. Pasal rumah kita tutup lampu, rumah dia buka lampu, memanglah, kan? Dia ada ilmu hikmat, bukan aku nak cerita itu. Dia ada ilmu hikmat ni. Hikmah ni daripada perkataan bahasa Arab, daripada kalimah hakama. Hakama. Hakama ni maksudnya ialah penggunaan merujuk kepada makna al-man'u lil islah, makna dia. Penggunaan kalimah hakama ini al-man'u lil islah, makna apa? Iaitu larangan, tegahan atau bentongan yang bertujuan menghalang sesuatu daripada meresap atau merebak atau berjangkit sehingga memudaratkan perkara yang lain. Panjang noh, makna panjang tu. Pendek dia apa dah? Daripada kata hang panjang sangat, pendek kata je lah. Pendek tak kata apa. Pendek dia macam mana? Hikmah ni maksud pada bahasanya adalah ada benteng. Tu maksud dia. Seorang alim ulama, mereka ini beramal dengan tarikat. Yang kata orang alim, orang yang bijaksana agama ini, mereka pastinya ada jalan mereka untuk mencapai menuju redha Tuhan. Dinamakan tariqah, iaitu jalan makna dia. Bila mereka hubungan mereka dengan Allah, hubungan yang tulus ikhlas, mereka ini dibenteng. Allah Ta'ala selamatkan mereka. Musuh nak cuba buat pada dia tak boleh, kerana tak ada izin Allah. Pastinya ulama yang berdakwah menyeru kepada kebaikan itu, mereka ini ada hikmah. Mereka berdakwah secara hikmah. Itu pada lurah. Bila sebut agama Islam ini, satu perkara bila kita bincang, wa'malah tentang cerita bab tauhid ke, bab tasawuf ke, bab fiqh ke, bab tajwid ke, bab ilmu arud kufiah ke, cerita bab falak ke, semua dia mesti ada asal kata apa, istilah kata apa. Dia akan bincang lagu tu. Sebab tu setengah orang dia tak faham. Dia kata sembahyang ni hanya doa je. Dia kata tak perlu baca doa dah lepas sembahyang. Dia kata sembahyang tu kan doa makna dia. Dia kata dia tarik kepada kita as-salah fil lughah ad-du'a, kata dia. Pasal apa yang nak baca doa lagi lepas sembahyang? Tu dia kata tu. Kita pun hak 2-3 hari duk main masjid tengok betul juga dia kata no. Pasal apa pergi duk berdoa lagi? Dia mengaji tak habis, dia duk hurai tak habis. Istilah sembahyang tu apa dia? Istilah dia ialah aqwalun wa af'alun muftatihatun bit takbir wa muhtatimatun bit taslim bi syara'iti makhsusah. Ada beberapa perkataan kata ulama fiqh dalam sembahyang tu, beberapa perkataan. Kita membaca bismillah, kita baca apa-apa bacaan dalam sembahyang. Wa af'alun, ada beberapa perbuatan. Dimulai dengan mengangkat takbir, dimulai dengan menyebut Allahu Akbar. Angkat tu sunat, menyebut Allahu Akbar, dan disudahi dengan memberi salam dengan syarat-syarat tertentu.
Itu pada istilah, gabung dua-dua. Pada lughah ialah berdoa, pada istilah panjang bercerita tentang sembahyang ni. Lepas tu pergi baca doa lagi, lepas tu pada apa? Yang kita pergi istighfar lagi pasal apa? Kerana kita yakin kita ada laku buat benda yang salah dalam sembahyang. Kita tak boleh kata kita perfect 20, kita boleh perfect dalam setiap sembahyang kita tu, kita tak ingat benda lain. Tambah bulan puasa, tuan-tuan tengok, kalau bulan-bulan puasa ada satu puak belah A kata macam ni, B kata macam ni. Yang A kata bulan puasa ni kita makan dululah noh. Hak B kata tak setuju, mana boleh makan. Mana boleh makan terus buka puasa, kita sembahyang dululah baru. Okey. Yang A kata, hai, kalau kita tak makan dah kita khusyuk sembahyang. Hak B kata, hai, hang duk ingat ke makan memanglah tak khusyuk. Jawab pakat jawab lagu tu. Tu imam yang jadi pening ni. Dia duk tengok kawan ni lagu tu, kawan ni lagu tu. Lah Tok Imam kata lah kita makan dululah. Tok Imam kata kita makan dulu. Jadi hak makmum semua pakai ikut. Bila imam kata pakai ikut. Tok Imam kata kalau tak makan dulu nanti dengan aku pun tak khusyuk, dia kata. Tok Imam pun dia kata nanti dengan aku pun tak khusyuk. Aku duduk imam depan elok. Si makmum yang pertama mai, dia duduk depan belakang Tok Imam. Tok Imam kata, sekali dia angkat takbir Allahu Akbar. Orang penuh bila buka puasa, tambah buat kata ada iftar, Masjid Timah ni pasti lebih ramai pada hari biasa. Orang pakai penuh. Makmum yang duduk di depan dia kata apa? Silap hari ni duduk tang depan pula kata. Bila takbir dia rasa bunyi lagu tu. Silap pula hari ni duduk depan, lalu duduk belakang, dia kata. Tak khusyuk. Yang belakang hak mai lewat pun dia tak khusyuk juga. Dia kata lega aku duduk belakang ni, kalau kata depa tak dan pun mesti dapat gak, dia kata kok mana pun. Imam kata aku sendiri hak duduk depan nanti pun tak khusyuk, kata dah. Apa dia? Dia semayang elok-elok, dia kata tu imam takkan depa tak simpan. Dia kata dalam hati dia, takkan depa tak simpan. Tu tak khusyuk. Jadi Islam ini agama yang bawa satu kalimah itu pada lughah apa dia, pada istilah apa dia. Bila kita sembahyang kita pun sebut astaghfirullahal azim wa muhtatimatun bitaslim, disudahi dengan beri salam kanan, salam kiri, lepas kita sebut astaghfirullahal azim, ya Allah aku ni banyak dosa ya Allah. Sebab tu ulama ajar kita sebut astaghfirullahal azim. Dia tak ajar kita Assalamualaikum Subhana rabbiyal a'la. Tak ada orang baca lagu tu. Orang yang tak faham istilah dia petikai pula. Pasal apa lepas salam bagi salam elok, lepas tu bila dia sapu muka pasal apa? Bukannya ada pasang pun kat sini. Tu yang tak faham tu lagu dia duduk mai satu persoalan kat kita. Kita kata sapu muka tak apa, sebab kita dah takrif dia pun disudahi dengan salam. Bagi salam tak lagi, bagi dah. Bila kita sapu muka bermakna apa? Selepas daripada sembahyang. Kalau lepas pada sembahyang nak pungkok pun tak apa. Bukan nanti muka pungkok pun tak apa, tak batal. Dia tak faham ni. Itu sebab tu ulama ramai di sudut bahasa apa dia? Al-man'u lil islah maksudnya. Dia banyak perbahasan ulama dalam metodologi dakwah ni tentang dakwah, tentang apa itu hikmah itu sendiri. Ada setengah ulama kata hikmah itu al-ma'rifah. Ada ulama kata hikmah itu ma'rifah. Hadis yang saya baca mula-mula tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata alaikum bimujalasatil ulama, kata Nabi. Orang mengaji bahasa Arab, mengaji pondok, bodoh-bodoh pun dia tahu ini kalimah isim fi'il amar nama dia. Sama orang mengaji orang putih, orang ayah-ayah kita, tuan kita duk mengaji zaman orang putih dulu, bila sebut bahasa Inggeris, mana pronoun, mana past tense, mana present tense dia tahu. So duk tipulah depa. Mbak orang putih kalau hang mengaji sekolah orang putih, hang tu duk tipu depa lah. Hang tu buat kemahlah cakap process by which behavioral change take place in an individual as a result of experience which he has undergone. Tanya makna apa? Aku pun tahu, aku mengapai lah.
Orang dulu jangan duk tipu mereka, orang putih hebat. Tambah saya duduk di Sarawak tu, boleh kata kalau umur 60-70 ni speaking. What you think? Tanya kita apa pendapat kamu, apa yang kamu rasa tentang suasana Islam di Sarawak ni. Dia speaking. Malu kita bahasa Inggeris kita pun celan-celuk macam ni. Boleh cakap sikit-sikit lah. I don't know sepatah haram. Malu. Tapi kita cakap Arab kat dia pula tengah-tengah. Kita cakap Arab, dia tengah-tengah pula. Dia kata malu tak ngaji bahasa Arab. Kita lah ni, kita lebih kurang. Lah kita cakap Melayu lah senang. Kan? Hang tak apa reti bahasa Arab, aku pun tak apa reti orang putih, lah kita cakap Melayu. Tak jadilah itik dengan ayam. Faham, dua-dua faham. Pada istilah pula ulama sebut apa dia? Istilah kata hikmah tu apa? Al-hikmah dari segi istilah juga banyak simpang siurnya di kalangan para ulama. Berbagai-bagai pengertian al-hikmah dikemukakan. Di antaranya yang dinukilkan daripada perkataan Al-Allamah Al-Alusi dan Abu As-Sa'ud berkata dia ambil daripada perkataan Ibnu Abbas, daripada perkataan Sayyidina Abdullah Ibnu Abbas. Bila sebut Ibnu Mas'ud, nama Abdullah Ibnu Mas'ud. Ada 3 orang sahabat Nabi yang nama Abdullah. Kena tahu tu. Bila sebut nama Ibnu Umar, maka jatuh kepada Abdullah Ibnu Umar. Yang ni dia sebut daripada Ibnu Abbas. Kata apa? Al-hikmah ialah pengetahuan maknanya. Allah suruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah hal keadaan Nabi itu ada ilmu. Sebab itu diturunkan dalam surah yang kita selalu dengar, dia sebut apa dia? Disebutkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seseorang, iaitulah malaikat Jibril alaihi salam. Dia mai ketika Nabi duduk di Gua Hira, dipeluknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Iqra ya Muhammad." Dia peluk Nabi. Kalau kita orang tak kenal duk mai peluk, kita kata satu macamnya geli geleman ni. Dia peluk Nabi, dia kata, "Iqra ya Muhammad." Baca ya Muhammad. Nabi kata, "Ma anna biqari." Kata Nabi, "Ma anna biqari." Aku tak reti baca, Nabi kata. Dipeluknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali lagi. Disebut perkataan yang sama sehingga kali ketiga akhirnya Jibril ajar kepada Nabi, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Sehingga ayat yang disebut, yang para ulama menceritakan tentang ayat tersebut. Itu kata Allah Subhanahu Wa Taala, kata, "Ya Muhammad, dakwah orang dengan ada pengetahuan." Sebab tu kadang-kadang kita tengok orang yang di luar bidang dia, bila cakap jadi celaru. Benda yang bukan dalam bidang dia nak bercakap, jadi bercelaru. Nak bercakap tentang Islam, mestilah orang tu ahli agama. Nak bercakap tentang kedoktoran, dia mesti belajar ilmu kedoktoran. Saya tak pernah belajar ilmu kedoktoran, tiba-tiba ada satu orang doktor pakar sakit puan. Saya bukan doktor pakar, doktor pun bukan. Apatah lagi pakar. Saya kata tak betul tu. Tak betul hak doktor pakar perempuan ni sebut, tak betul. Apakah saya layak untuk bercakap tentang tu? Pasti jawabnya tak layak. Hari ni orang yang bercakap agama tak layak dalam nak bercakap soal agama. Dia buat contoh satu benda, orang yang jadi pemimpin dia mencontohi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tang mana yang contoh Nabi tu? Nak tanya tang mana contoh Nabi tu? Walaupun kita ada doktor, kita ada kelulusan daripada Universiti Al-Azhar Mesir, ada kebolehan bercakap agama, disebut ada autoriti dalam bercakap agama. Kita kata seorang yang memimpin itu dia mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita tanya? Dia cakap secara umum ni, kita jangan duk perasan pula. Pasti kalau sebut untuk orang perasan siapa dia?
Kita heran dia tak boleh nak menilai ulama tu macam mana. Nabi kata alaikum bimujalasatil ulama fastima'i kalamil hukama fa innallaha ta'ala yuhyil qalba binuril hikmah kama yuhyil ardi bima'il matar. Bila kita mai majlis ilmu, kita mai dengar cakap ulama, kata Nabi pasti hati kita hidup. Tiba-tiba dia kata yang tu ikut sunnah Nabi. Yang kita nampak Tok Runi Aziz yang ikut sunnah Nabi, yang amal membaca Al-Quran selepas daripada waktu asar, yang tak tinggal sunat duha, yang tidurnya kurang daripada berjaga. Betul ke tidur kurang daripada berjaga? Betul. Yang orang tengok tengah malam bertahajud, yang orang tahu pen dia waktu dia nak sign dengan pen untuk urusan keluarga tu lain, hak tu baru cara Nabi tu. Tiba-tiba kita nak hukum orang sama ikut cara Rasulullah, kita tak mengikut apa yang cara Nabi. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala firman, dia kata kat Rasulullah, dia kata ya Muhammad, ajak orang dengan cara hikmah. Dalam ayat lain Allah nyatakan wa ma yantiqu anil hawa. Nabi Muhammad dia tak bertutur ikut hawa nafsu. In huwa illa wahyun yuha. Yang Nabi tutur semata-mata wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang tu yang betul. Kita bisa tengok Tok Runi Aziz dia cakap merapu ada. Tak ada, dia tak mampu macam kita. Kadang kita ni cakap merapu, walau kita duduk main kuliah ni pun kadang-kadang je merapu kita pun ada, merapu kita tu tak mana. Dia kata, kita kata ku Allah ni panjang. Sama-sama guru dia, dia kata ku Allah panjang ni dah. Panjang tak mana, kita kata 4 ayat. Ya Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah itulah panjang. Dia kata ahad nak bertemu ahad bukan panjang kah? Dia kata lagu tu. Dia main-main tu. Tara duk mengaji tu. Tara hari-hari duk mengaji, dia kata bukan panjang kah? Dia nak buat lawak. Tapi dalam masa sama dia tak tahu main ayat Quran. Kita pernah dengar depan telinga kita ni, rasa berdesing dengar ni. Oi, sokong agama, sokong ulama bukan main. Tapi cakap bab agama main-main. Orang pakat duk gelak, koh gelak. Lagu tu tak boleh. Kita nak tengok benda yang lawak tak mana, hak tak lawak tak mana. Kita tahu Nabi pernah bergurau, tapi cara Nabi bergurau macam mana? Nabi kata orang tua tak masuk syurga. Nabi kata. Kita dengar satu makcik ni kata takkan tak masuk syurga duk buat amal selama ni, kira tak ada apa. Kerja duk dapat subsidi lah, dapat apa ni panggil apa? KWSP apa tu tak kira apa. Nabi kata tak masuk tak. Bila orang tu dah menangis semua, Nabi kata maksud saya lagu ni, yang kata tak masuk syurga tu bila dalam syurga nanti pakat jadi muda. Itu maksud Nabi. Cara Nabi lawak lain, dia lawak lain. Kita rasa macam lawak tadi tu, ahad bertemu ahad tu, tapi tak kena. Tak kena. Dan ni kita nak mengaji dalam metodologi dakwah, disebut katanya mesti ada ilmu yang mana boleh bergurau, yang mana tak boleh bergurau. Ada seorang penceramah dia bergurau lagu mana pula? Dia kata kalau kita tak ada current nanti ke atas dunia tak apa. Dia kata Haji, atas dunia tak ada current tak apa, nanti kalau dalam kubur lagu mana kalau tak ada current kan? Dalam kubur kita pergi telefon TMB, benda tu macam tak boleh buat lawak, benda macam tu. Dan jadi ilmu tu makna dia kata dalam, dia kata di sini hikmah itu ialah mengetahui, mesti ada ilmu. Saya suka merujuk satu perkataan daripada seorang ulama yang besar, nama dia Syekh Muhammad Abduh. Bukan Abduh Allah ni, orang dah kata Abduh ni pula kan. Syekh Muhammad Abduh ni lama dah. Kebetulan tabaruk nama dengan Abduh yang dulu tu, lah pun nama Abduh juga. Syekh Muhammad Abduh kata hikmah ni ialah bijaksana, dia kata. Ni kata Syekh Abduh pula. Banyak-banyak pendapat ulama. Satu ulama ni kata, Abduh kata, Muhammad Abduh kata, yang kata hikmah ni bijaksana, berakhlak mulia katanya. Tu dia tak sambung perkataan di belakang. Syekh Abduh kata hikmah ini bijaksana, berakhlak mulia. Sebab bila orang tanya kepada Sayyidatina Aisyah, ya Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah? Akhlak Rasulullah ialah Al-Quran.
Apa yang ada dalam Al-Quran telah dilaksanakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok apa pendapat Muhammad Abduh, dia kata macam mana. Menurut Muhammad Abduh, manhaj al-hikmah adalah bersesuaian dengan golongan cerdik pandai, kata Muhammad Abduh. Sebagaimana yang disimpulkan sebelum ini bahawa al-hikmah menggabungkan ciri-ciri akal dan akhlak budi, kata dia. Maka pendakwah harus meneliti sasaran dakwah dengan baik untuk dipadankan dengan manhaj yang bakal digunakan. Dalam konteks al-hikmah, sasaran dakwah yang sesuai adalah sebagaimana yang digariskan oleh Al-Imam Muhammad Abduh. Namun kemungkinan pendekatan berbeza-beza berasaskan kepada keadaan dan suasana. Di samping adunan akal dan akhlak budi yang harus kombinasikan secara padu, mengemukakan hujah-hujah akal dan nas-nas syarak semata-mata tidak mencukupi, kata Syekh Muhammad Abduh, jika penyampaiannya tidak disadasari oleh akhlak dan budi serta adab sopan santun yang tinggi. Itu kata dia. Apa itu berdakwah secara hikmah? Mesti ulama itu dia mesti mempunyai ciri-ciri yang ada pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Dengan akhlak yang cukup tinggi. Tak ada manusia yang akhlaknya seperti akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak pernah pun orang karang kita untuk kita Syama'il Hadi, orang tak pernah karang. Tak pernah. Tak pernah. Kalau dia perasan sangat nampak buang orang lagu tu. Tak ada orang ni. Kalau Syama'il Muhammadiyah ada. Kesempurnaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhlak, khuluq satu, akhlak lain pula. Khuluq tu rupa bentuk kejadian dia cantik. Nabi ni rambut dia lurus sangat pun tak, kerinting sangat pun tak. Kata ulama rambut dia ni berombak-ombak. Tu rupa kejadian dia. Dia kulit dia kemerah-merahan, kulit Nabi ni. Rupanya sangat indah. Kata Dr. Haruddin waktu dia bertemu Rasulullah dalam mimpinya, tak pernah aku lihat rupa yang sebegitu indah. Pakaiannya tidaklah terlalu cantik tetapi sedap mata memandang, kata dia. Tak dapat nak digambarkan rupa, nak cerita pada orang tak boleh. Dia mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku sakit." Di bahagian sini, pinggang sini. Susah nak rokok, susah nak sujud. Nabi pegang. Dan Nabi kata satu ungkapan syafakallah, Nabi kata. Dr. Haruddin kata saya tak pernah tambah, kata yang Nabi kata syafakallah, selepas daripada itu dia terjaga, hilang sakit tu sampai hari ni. Alhamdulillah Tuan Guru Haruddin masih sihat sampai hari ni. Kita tak dapat mimpi lagu tu, kita duk mimpi hak lain. Kalau orang boleh mimpi Nabi, apakah di luarnya perangainya seperti di dalam mimpi? Pasti perangai di luar boleh membawa di dalam mimpinya. Akhlaknya mesti sama. Sama juga Tuan Guru Abdul Hadi Awang. Hak ni Tok Guru Aziz ni cerita Nabi ni pernah jumpa dalam mimpi dengan Tok Guru Haji Hadi berapa kali? 2 kali. Tok Guru Aziz sekali. Tok Guru Haji Hadi jumpa dengan Nabi, berdialog dengan Nabi, bercakap dengan Nabi, apa permasalahan dia, apa benda yang dia nak buat, apa benda yang dia rasa kena dengan talent kebolehan ilmunya, berlandaskan agama Islam yang Allah redha. Apa kata Nabi pada Tok Hadi Awang? Tok kata apa? Sirru ala barakatillah. Nabi kata kat Rasul, Nabi kata kat Tok Haji Hadi. Siapa yang cerita? Tok Guru Aziz yang cerita. Benda ini satu benda yang cukup indah dalam pengalaman hidup mereka. Kerana banyaknya selawat ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas dunia pun Allah Taala dah bagi temu dah.
apatah lagi di akhirat esok mereka lah orang-orang yang akan ikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga. Yakinilah orang yang pernah mimpi jumpa Nabi ini, mereka ini orang yang hidup mereka diredai oleh Allah dan Rasul, disukai semua makhluk, didoa oleh semua makhluk di bumi dan para malaikat di langit. Maka kita kena rasa kasih lagu tu. Apa doa yang kita nak baca? Kalau kita tengok ulama, kalau kita tengok artis, tak payah baca doa. Kalau boleh ludah 3 kali tepi. Dia marah pula, dia kata bukan ludah ni sebab ada benda dalam mulut, kita kata saja pergi ludah. Kalau tengok ulama, apa doanya? Takkan tengok saja. Orang tu alim. Kalau kita seorang, doanya bunyi Allahumma la tahrimni an akuna mithluh. Itu doa dia. Boleh ingat tak ni? Tengok Dr. Harudin, takkan tengok saja. Orang alim besar ni kita akan nak tengok saja. Nak jadi macam dia susahlah, tapi boleh. Tak mustahil nak jadi ulama. Nak jadi nabi yang tak boleh, nak jadi ulama boleh. Nak jadi wali boleh. Perempuan pun boleh jadi wali. Imam Ghazali, guru dia dalam bidang tasawuf, nama dia Rabi'atul Adawiyah. Dia pernah mengaji dengan Rabi'atul Adawiyah, tinggi pada Imam Ghazali. Boleh jadi wali. Ulama pun boleh. Kita tengok ulama, satu orang ulama kita tengok, maka kita baca Allahumma la tahrimni an akuna misluh. Ya Allah, jangan kau haramkan aku jadi seumpamanya. Itu doa dia. Boleh ingat tak tadi ni? Abang-abang boleh ingat tak? Kan semua jenis Imam Syafi'i dengar sekali terus ingat. Kalau bagaimana? Kan? Dengar sekali, doa lain pula kata dah ingat dah, hak baru tak ada kan? Hak tu pun tak ingat lagi, nak yang lain kan? Ya Allah, jangan kau haramkan aku jadi macam dia. Itu doa dia. Kalau tengok orang alim. Bahasa Arab payah sangat. Dia kata, Ustaz bahasa Melayu kata apa senang. Allah Ta'ala faham bahasa Melayu pun. Cakap Allahumma la tahrimni an akuna misluh, tu Arab. Melayu, ya Allah, jangan kau haram aku jadi macam dia. Kalau aku tak boleh mimpi jumpa Nabi di atas dunia pun, jadikanlah aku orang yang kasih dengan ulama. Aku rasa bila orang katakan ulama katakan aku akan pertahankan mereka. Itu antara ciri-ciri ahli syurga. Melayu pun tak boleh dia kata. Melayu ke apa sampai bahasa Melayu pun tak boleh. Cakap India apa? Boleh. Na tapatarat le, when ni easy problem ni hadi arge. Cakap India. Saya pun tak tahu kata apa, saya pakai sebut dah. Suruh ulang sekali tak sama dah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Itu yang kedua tentang hikmah. Pastinya akhlak yang mulia ada pada baginda Rasul. Bukan setakat akhlak, rupa asal dia pun daripada luar ni pun elok. Rambut dia tu, kita sebut rambut dia ialah rambut yang berombak-ombak. Bulu dadanya ada. Siapa yang ada bulu dada jangan ganti cukup pula. Bulu dada rimah sangat api cukup kan. Sunnah Nabi kalau Allah ada bulu dada. Yang tak ada bulu dada jangan dok rasa kecewa. Ambil sunnah tanding pi kahwin dua. Dan lelaki kalau kata kahwin banyak seronok kenyih. Kenyih. Nampak taring tu. Yang ada bulu dada, diceritakan Nabi ni dadanya dada yang lapang, yang bidang, yang bila dia berdiri nampak tegak, tetapi perutnya tidak buncit. Bila Nabi mandi, bila Nabi SAW dia mandi, membasahkan kepalanya, dikatakan mandi itu, maka turun air di atas badan Nabi, dia turun terus. Adapun kita, dia turun tapi dia timbul kat depan sat. Itu bezanya kita. Pasal kita makan tak macam Nabi. Nabi makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Nabi. Kita makan waktu tengah kenyang dan berhenti selagi tak bunyi tu beza dia. Maka buncitlah. Abang Roy, apa abang? Orang panggil marah pula. Orang panggil Abang Roy kat dia, Boroy. Kak Jan. Kak Jan istilah baru ni, Kak Jan. Itu cerita tentang baginda Rasul. Yang
bila luaran pun cantik, akhlak jauh lebih indah, kata Syekh Muhammad Abduh. Maka bila Nabi bawa Islam, orang nampak Islam itu indah. Bila tengok Nabi, nampak Islam. Bila tengok agama Islam, nampak Nabi. Nah, yang ni Syekh Muhammad Abduh kata perlu ada kepada para da'i. Berdakwah ni tak semestinya orang tu ustaz. Yang kata nak berdakwah ni tak semestinya orang ustaz. Mana dalil? Orang lain ni kalau tanya mana dalil? Dalilnya dalam cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika mana Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud. Dalil dia tu. Datang seekor burung kecil saja. Tak tahu orang belah Penang panggil apa, tahu burung tu? Kan? Orang belah Bali dia panggil burung tiak. Kecil ya burung tu. Ada tak orang Baling sini? Ada tak? Kau semua orang Penang kat sini? Ada tak? Mu cakap apa aku tak tahu deh. Nak tampak royak pun aku tak tahu. Tu orang Baling. Berapa hari nak pergi Legong? Tu deh. 2 hari nak pergi Legong. Tu deh. Kan? Tu deh tu makna tak tahu. Tu Penang kata. Satu ekor burung ni bila mana Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar, dalam cerita Raja Namrud membakar Nabi Ibrahim, dia bawa ayak, dia ambil guna pipih dia ni, guna mulut dia ni, dia bawa ayak nak pergi curah api yang berapa hari dia kata duk kumpul kayu api tu, lama tu, punya besar api, dia buat mai sikit je ayak, dia pergi curah. Dalam perjalanan dia nak pergi ni, kita ni biasalah kalau kita nak main masjid, ada saja orang nak kata kat kita. Kita mai pun payah, tak mai pun orang kata. Kalau ikut orang sampai bila pun tak selesai. Dalam on the way dia nak pergi tu, tiba-tiba ada seekor burung, seekor gajah tegak dia. Dia kata, padam ke dengan ayaknya tu, apinya besar. Padam ke? Tara aku pun tak pergi ambil pun. Kecil ada dia. Padam. Gajah dulu lah, gajah lah semua tu. Tambah gajah duduk lah, mahal harga dia. Dia kata padan kah, cukup kah? Apa jawab burung tadi, burung tiak tadi? Dia kata apa? Dia kata padan tak padan, yang penting aku tunai tanggungjawab walaupun aku